Okey, selamat pagi Cikgu Tina. Selamat pagi Puan Suha. Apa khabar Tina? Baik Puan Suha. Okey, minta maaf Tina, saya ambil masa sedikit untuk kita bincangkan berkenaan dengan pencapaian murid dalam mata pelajaran matematik. Okay. Hasil daripada kita berdialog prestasi hari itu, didapati murid kat sekolah kita ni ramai yang mendapat TP6 yang bilangannya kurang. Ya, betul. Setuju ke dengan saya apa sangat yang saya cakap bersetuju ni? dengan situasi yang sedang berlaku dekat sekolah ni. Saya fahamlah dengan murid, pencapaian murid memang kurang dalam, terutamanya dalam subjek matematik. Memang nak dapat TP6 tu bukan mudah. Jadi memang murid memerlukan pemahaman konsep. Dan banyak lagi perkara yang perlu kita ni tingkatkan untuk mendapat TP6 dalam subjek matematik. Okey, sebab tu Tina, hari ni saya panggil Tina untuk kita bincangkanlah sedikit, kita dapatkan sedikit maklumat berkenaan isu ini. Okey, jadi saya mohon dulu untuk Cikgu Tina selaku ketua panitia mungkin boleh terangkan sedikit situasi kenapa murid kita bilangan TP6 tu berkurang. Silakan Cikgu Tina. Okey, saya sangat bersetuju dengan Puan Zuha bahawa prestasi murid kita dalam subjek matematik ni sememangnya tidak begitu memberangsangkan. Dan perkara ini bukannya berlaku pada tahun ini saja. Setiap tahun kita menghadapi isu ini di mana subjek matematik ini adalah satu subjek yang sangat kritikal untuk murid berbanding dengan subjek-subjek lain. Kerana berbanding dengan subjek lain, matematik ni dia memerlukan satu pemahaman konsep dan beberapa formula yang perlu mereka ikuti untuk mereka menjawab soalan. Dan satu lagi faktor utama yang menyumbang kepada penurunan markah ataupun kepada isu ini adalah penguasaan murid dalam CV. Apabila mereka tidak menguasai CV, perkara-perkara maksudnya bila mereka tidak menguasai CV, mereka tidak dapat menyelesaikan soalan-soalan dalam matematik sebab dia tak kira sama ada soalan itu adalah soalan asas ataupun soalan yang sukar, mesti ada satu penguasaan CV. Murid-murid sekarang ni walaupun mereka menghafal CV, ada murid yang menghafal CV tetapi tidak menggunakan kaedah hafalan yang betul, mereka menggunakan konsep jari. Di mana konsep jari ni saya selaku ketua panitia dan juga guru-guru lain setuju yang kaedah ataupun konsep jari ni tidak sesuai dan tidak efisien dalam penyelesaian soalan matematik. Maknanya kalau kita guna kaedah jari, dia hanya membantu untuk hafal saja. Dia hanya bantu untuk menghafal, tetapi bila menjawab soalan, murid tidak dapat menjawab dengan pantas sebab bila kita menggunakan jari, dia akan mengambil satu masa. Dia akan menjadi satu masa dan bila murid itu disoal secara rawat, contohnya macam kita menjawab menanya murid itu secara rawat, katakan 2/3, 3/3, mereka tidak dapat menjawab dengan spontan. Mereka terpaksa menggunakan kaedah jari dan ini mengambil masa dan ini bukan satu kaedah yang saya fikir efisien dalam menjawab soalan-soalan matematik. Dan lagi satu yang menyumbangnya juga, bila mereka tidak menghafal CV, mereka tidak dapat menguasai semua topik dalam matematik kerana setiap topik dalam matematik memerlukan penguasaan CV. Cuma untuk tambah dan tolak saja, dan soalan-soalan lain seperti soalan pecahan, perpuluhan dan seterusnya memang memerlukan murid itu menghafal CV. Menguasai CV. Jadi untuk pendedahan murid ini terhadap CV ni memang kurang dan dia tidak seperti dulu yang kita memang kena hafal CV, wajib menghafal CV. Tak, murid tidak menunjukkan minat dalam menghafal CV. Dan apabila perkara ini berlaku, mereka tidak dapat menjawab dan seterusnya mereka hilang minat terhadap dalam subjek matematik. Okey, jadi isu utama kat sini CV lah. Saya sebagai ketua panitia memang merasakan yang CV ni merupakan satu faktor utama ke arah penurunan markah ataupun ke arah isu ini, isu yang menunjukkan murid mendapat pencapaian murid dalam mata pelajaran matematik tidak begitu merangsangkan. Okey, jadi saya rasa Cikgu Tina pun ada bincang benda ni dalam setiap kali bermesyuarat ataupun dengan rakan-rakan matematik ahli panitia kan. Jadi ada tak perancangan atau bincang dengan rakan-rakan ahli panitia apa sepatutnya kita atau sekolah lah atau panitia sendiri nak buat untuk atasi masalah ni? Okey, seperti yang kami ada bincangkan dalam panitia, satu cara kita nak melaksanakan atau mengatasi isu ini adalah mendedahkan murid kepada CV sepanjang masa persekolahan. Di mana bukan saja di dalam semasa waktu PDP, tetapi murid ini sepanjang dia berada di dalam sekolah, dia
patut didedahkan dengan CV ni. Maksudnya daripada dia datang ke sekolah sampai ke bila dia balik, dia kena didedahkan. Jadi salah satu caranya ialah kita bermula dengan perhimpunan pagi kita. Bila murid itu datang ke sekolah, mereka kena datang dengan kad CV yang akan kita sediakan, dan mereka akan mula menghafal CV, dan guru-guru yang bertugas pada waktu tersebut boleh menyoal murid itu secara lawak atau memastikan murid itu menulis CV. Jadi waktu pagi tu kita dah mulakan. Waktu pagi tu adalah satu waktu yang sesuai. Bila kita mendedahkan murid akan lebih mudah menghafal, mudah mengingat. Jadi kita akan menggunakan waktu-waktu tersebut untuk mendedahkan murid kepada CV. Itu yang saya rasa satu jalan yang terbaik, dan guru-guru perlu memantau mereka secara berterusan dalam perkara ni. Jadi mendedahkan murid, kita kena menjadikan sekolah ni satu situasi di mana murid melangkah ke sekolah ni, mereka akan tahu setiap hari ada CV. Bila murid didedahkan benda ni kepada setiap hari, saya pasti dia akan menghafal CV secara langsung. Mau tak nak dia akan menghafal. Saya setuju dengan dan tertarik lah dengan cadangan Cikgu Tina mungkin dengan ahli-ahli panitia tu. Sebab tadi Cikgu Tina kata murid hafal dan tulis. Kan? Sebab selama ni kadang-kadang kita biasa aktiviti hafal, baca je kan. Jadi mungkin salah satu kaedah lagi kita tambah menulis pada masa yang sama kan, dia dapat cepatlah. Dapat cepatlah ingat CV tu. Okey Cikgu Tina, tadi kita bincangkan pasal murid. Ada tak dibincangkan juga mungkin kaedah strategi cikgu juga dalam PDP sendiri untuk mantapkan lagi yang macam tadi Cikgu Tina kata waktu pagi kan, atau situasi murid di sekolah kita nak hari-hari kita ingatkan dia CV. Jadi selaku cikgu dalam kelas ada tak atau apa-apa aktiviti lah? Okey, selama ni kalau di peringkat panitia, biasanya guru-guru matematik yang akan melaksanakan congak di dalam kelas. Maksudnya sebelumnya mulanya PDP, kita akan melaksanakan bijak CV, congak CV di dalam kelas, di mana murid akan disoal secara rawat. Tapi apa yang akan berlaku untuk kita terus lebih efektif dalam mengatasi isu ni, kita akan melibatkan semua guru. Di mana setiap kali sebelum bermulanya, tidak kira waktu bahasa Melayu ke, waktu bahasa Inggeris, waktu agama, murid akan disoal CV, di mana semua guru setiap waktu dan akan masuk ke dalam kelas dan menyoal CV sekurang-kurangnya 3 minit, 4 minit daripada masa mereka. Tak kira lah masa waktu dia nak mula kelas atau waktu dia nak merumuskan pelajaran dia, selepas tu dia nak menyoal. Kita akan menggunakan cara itu. Jadi setiap masa, setiap hari, setiap subjek, bila adanya situasi seperti begini, murid akan katakan kalau murid yang tidak menghafal CV pun, apabila mereka mendengar, mereka cuba menjawab, mereka akan secara tidak langsung terdedah kepada CV. Dan lagi satu cadangan saya ialah kita boleh menggunakan waktu relief atau guru-guru relief ni boleh menggunakan modul-modul yang akan disediakan oleh pihak sekolah. Pada waktu relief tu kita gunakan untuk murid menjawab CV, murid menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan matematik, kemahiran asas. Jadi secara tidak langsung ni yang saya dikatakan, bila murid didedahkan sepanjang masa persekolahan, saya pasti benda ni kita boleh tangani, isu ni kita boleh tangani. Bagus. So macam saya tadi Cikgu Tina kata saya ngajar sains kan. Maksudnya sebelum saya mulakan PDP saya pun akan tanya murid lah. Dengan beberapa random lah. Maksudnya semua guru akan terlibat dekat sekolah kita. Bila semua guru terlibat dan murid akan tahu setiap kali guru tu masuk, dia akan menanya. Dah ready lah kan. Dia akan ready. Jadi setiap kali mereka akan bersedia, dan sepanjang masa. Mungkin kita boleh cadangkan juga kat cikgu-cikgu kita kalau jumpa mana-mana kan. Menyoal murid. Selain daripada bagi salam, murid itu boleh menjawab. Jadi salah satu isu yang macam budaya lah. Dia akan menjadi budaya CV ni dipraktiskan sepanjang masa persekolahan. Okey. Saya berminat lah. Seronok pula saya dengarkan. Harap menjadi kenyataan. Okey, jadi Cikgu Tina selaku Ketua Panitia, apa hasrat Cikgu Tina bila Cikgu Tina dah maklumkan pada saya apa aktiviti murid, guru kan, apa hasrat Cikgu Tina selaku Ketua Panitia? Saya, selaku Ketua Panitia, saya sangat berharap kerjasama daripada semua pihak, terutamanya pihak ibu bapa juga. Sebab kalau kita nak melaksanakan benda ni, bukan saja di peringkat sekolah, apabila murid ni pulang ke rumah, mereka juga tahu yang mereka kena hafal CV. Jadi ibu bapa di rumah juga memberikan kerjasama, memastikan anak-anak ni terus terdedah kepada CV. Ada kesinambungan. Terus bila mereka berada di rumah pun mereka tahu mereka kena menyiapkan modul, dan ibu bapa memastikan murid-murid ni melaksanakan kerja-kerja yang diberi, kerja-kerja sekolah yang diberi pun perlu dilaksanakan. Jadi saya sangat berharap semua pihak akan bekerjasama dalam hal ini. Dan lagi satu perkara lah yang saya nak tambah dalam ini juga,
kita akan terus memberikan ganjaran kepada murid-murid yang memang memberikan kerjasama penuh dalam ni. Jadi kita nak memastikan murid itu terus berminat, kita kena mesti menyediakan ganjaran. Jadi murid-murid akan usaha murid dan minat murid akan terus akan berterusan sekiranya kita menyediakan ganjaran. Ganjaran macam mana Cikgu Tina rancang? Ganjaran yang setakat ini kami merancangnya adalah kita akan berikan mereka pingat. Mungkin murid yang menghafal daripada CV 2 ke CV 4 kita akan memberikan mereka pingat gangsa. Dan seterusnya lah peningkatan sehingga kalau murid itu dapat menghafal semua CV secara lancar, secara rawak dan dia akan disoalan oleh guru secara rawak, maka murid ni akan memperolehi satu pingat emas di mana mereka akan pakai sepanjang persekolahan dan ini akan memberikan galakan kepada murid-murid yang lain dan juga murid yang berjaya mendapat pingat emas tu dia akan merasa yakin dan terus berminat dalam subjek yang tertentu lah. Dan kami juga bukan saja ni, kami untuk peringkat yang lebih advance, kami juga akan memilih ikon CV sekolah di mana kita akan berikan satu ganjaran yang lumayan supaya murid-murid yang memang bagus dalam CV akan bersaing sesama sendiri untuk menjadi satu ikon CV sekolah. Okey Cikgu Tina, saya haraplah kita sama-samalah melaksanakan apa yang kita rancang supaya ini menjadi kenyataan dan murid kita akan cemerlang. Terus dan saya juga mengharap pencapaian murid dalam mata pelajaran matematik ini akan meningkat dengan perancangan-perancangan yang akan kita laksanakan. Okey Cikgu Tina, terima kasih banyak-banyak atas pencerahan, penjelasan yang sangat detail. Terima kasih Saya pun harap sama-sama laksanakan. Terima kasih.